Hai, bertemu lagi kita di dalam perbincangan berkenaan dengan satu tajuk baru yang dikenali sebagai jirim. Jadi, pelajaran untuk anda hari ini adalah berkenaan dengan mengenali keadaan jirim. Jom kita mulakan dengan nak mengenali apakah itu jirim. Jirim ini secara bahasa ringkasnya ialah unsur terkecil bagi air, objek ataupun gas. Kalau saya nak mudahkan lagi apakah maksud unsur terkecil itu, saya boleh anggap secawan air jika kita mencari satu jirimnya adalah daripada setitis air. Jadi, daripada secawan adalah beberapa titisan-titisan air yang kita kumpul menjadi banyak dan menjadi secawan. Jadi, satu unsur air tadi bersamaan dengan satu titik air. Itulah yang dimaksudkan sebagai unsur terkecil. Ataupun kalau kita nak ambil contoh objek lain, kita boleh seperti seketul batu. Seketul batu itu datang daripada beberapa ataupun jutaan biji pasir yang terbina menjadi dia seketul batu. Jadi kalau kita pecahkan batu tu menjadi biji-biji kecil, itu ialah jirim bagi batu tersebut. Jadi secara mudahnya, jirim ini adalah unsur terkecil bagi satu-satu objek. Jom kita lanjutkan gambaran tentang jirim. Kalau kita bercerita bagaimana bentuk jirim emas, kita boleh lihat gambar rajah yang pertama ini. Jirim-jirim emas ataupun biji-biji emas yang kecil akan bercantum secara rapat menjadikan sebentuk cincin ataupun seketul emas. Itu sebab emas itu bersifat keras, ataupun selain daripada emas, mungkin juga kita boleh anggap seperti batu ataupun kayu. Semua biji-biji kecil mereka, biji kecil kayu, biji kecil datang daripada pasir, menjadi keras. Dan dia terikat di antara satu sama lain. Berbeza dengan jirim air ataupun cecair. Kalau di sini kita ambilkan seperti jus. Secawan jus ini datang daripada beberapa ataupun jutaan titik air jus. Dia berkumpul banyak-banyak menjadikan secawan air jus. Dia berbeza, dia tidak terikat kerana kalau kita bandingkan dengan jirim emas, dia terikat rapat. Tetapi untuk jirim jus, dia mempunyai ruang di antara satu jirim dengan jirim yang lain. Jadi dia lebih longgar. Kalau kita bandingkan pula dengan jirim yang dikenali sebagai awan pula. Awan ni terapung tinggi dekat udara. Dan di antara jarak antara jirim awan ni tadi mempunyai ruang yang sangat besar. Jadi dekat sini nak beritahukan daripada jarak yang rapat terikat, dia menjadi longgar dan menjadi lebih jauh. Jadi tiga keadaan ini yang kita kenali sebagai keadaan jirim. Tapi kita tak nak cerita tentang emas, jus atau awan sahaja. Kita akan kenalinya sebagai keadaan jirim. Iaitu akan disebut sebagai pepejal, cecair dan gas. Jadi kalau ditanya berapakah keadaan jirim? Secara mudah ada tiga keadaan jirim. Yang pertama ialah pepejal, yang kedua cecair dan yang ketiga gas. Jadi kalau saya balik pada gambaran jirim ini, emas ini mewakili pepejal, jus ini mewakili cecair dan awan ini mewakili gas. Jadi, kalau kita nak faham antara jirim pepejal, kedudukannya rapat. Keadaan jirim untuk jus atau cecair pula longgar. Manakala keadaan jirim bagi gas, jirimnya sangat mempunyai ruang yang luas. Jarak-jarak jauh di antaranya. Jadi, tiga keadaan jirim ini kita akan bincangkan sifat-sifatnya. Jadi, saya bincangkan sifat pepejal terlebih dahulu. Sifat pepejal ni yang pertamanya, dia ada bentuk. Contoh yang gambar saya berikan ni, batu. Batu ni mempunyai bentuk. Tak kisahlah bentuk dia lonjong ke, bulat ataupun lepir, dia ada bentuk. Dan bentuk dia tetap. Kalau hari ni bentuknya sebegini, esok datang kalau kita tak usik, beginilah bentuknya. Kita abaikan kalau dia usik. Kita anggap dia tidak terusik. Jadi beginilah bentuk dia. Kerana
pepejal memiliki bentuk yang tetap dan dia ada bentuk dia. Yang kedua, dia berjisim. Apa maksud jisim ni? Kita ambil, kita timbang, ada berat, ada gram, ada kilogramnya. Lagi banyak jisim pepejal ditambah, bermaksud akan bertambahlah gram, akan bertambahlah kilogramnya. Ini yang kita katakan berjisim. Secara asasnya, ataupun secara mudahnya, jisim ni adalah berat. Tetapi kalau dalam sains sebenarnya jisim dan berat ini satu benda yang berbeza. Tapi kita letak tepi dulu tentang tu. Kita anggap saja jisim ialah berat. Jadi semakin banyak batu kita letak atau kita kumpul, bermaksud semakin banyak jisim batu. Semakin bertambah berat batu. Jadi yang ketiganya ialah sifat pepejal mempunyai isi padu yang tetap. Macam mana isi padu yang tetap ini? Ini kembali kepada pelajaran kita pada tahun lepas. Kita ada buat ujian guli, masukkan di dalam air dan aras air tadi meningkat kerana pertambahan isi padu. Nak mengatakan yang guli dalam uji kaji itu mempunyai isi padu. Sama juga dalam keadaan perbincangan hari ini. Batu ini kalau kita letakkan di dalam air nanti akan meningkat. Aras air akan meningkat menunjukkan batu ini mempunyai isi padu. Dan isi padunya tetap. Diukur dalam unit sentimeter padu ataupun meter padu. Sentimeter padu ni kalau isi padunya kecil, sedikit. Kalau isi padunya besar, dia akan jadi lebih. Okey, baik. Ini habis tentang sifat-sifat pepejal. Kita berpindah pula kepada ciri-ciri ataupun sifat-sifat cecair. Baik, cecair juga kita masih bincang tentang bentuk. Tetapi cecair ini unik ataupun istimewa kerana bentuk dia tak tetap. Kalau kita ambil dia dalam cawan, dia akan serupa dengan bentuk cawan. Kalau kita tuangkan air tadi dalam pinggan, dia akan menyerupai bentuk pinggan kerana bentuk air itu tidak tetap. Yang keduanya, walaupun bentuknya tak tetap tetapi dia berjisim. Bermaksud kalau saya ambil secawan air ini, saya timbang, saya akan mendapat beratnya atau gramnya ataupun kilogramnya. Dia mempunyai berat. Dan yang ketiga, isi padunya tetap. Isi padunya kadang-kadang kita boleh ukur menggunakan sentimeter padu atau meter padu. Tetapi kalau untuk cecair, lebih mudah diukur dalam unit liter ataupun mililiter. Jadi kalau saya beli contohnya 500 mililiter air mineral, kalau saya tak minum, dia akan tetap isi padunya 500 mililiter. Ini nak beritahukan yang isi padu air itu tetap. Kalau saya tak terdedahkan air itu, saya simpan elok-elok dalam botol, bertutup. Kalau hari ni 500 ml, besok pun dia masih lagi 500 ml. Tak jadi masalah. Sama juga kalau saya ambil air 500 ml tadi, saya tuang dalam baldi. Masih lagi air di dalam baldi itu 500 ml. Dia tak jadi 300. Kecuali kalau tumpah. Tetapi kalau saya pindahkan daripada botol tadi ke dalam baldi, jadi isi padu air yang saya pindahkan itu akan kekal 500 ml juga. Nak beritahukan yang isi padu tu tetap. Okey. Jadi persoalan dia, kenapa pula bentuk cecair ni tak tetap? Kenapa bentuk dia boleh berubah-ubah? Jawapan dia adalah kerana kalau kita ingat balik susunan-susunan jirim air tadi, dia tidak rapat, mempunyai ruang ataupun dia longgar. Jadi di antara jirim-jirim itu boleh mengalir dan boleh bergerak menjadi ataupun mengikut bentuk bekas yang digunakan. Itu sebabnya kenapa bentuk cecair tidak tetap. Jom kita lihat pula sifat untuk gas. Untuk gas pula, bentuknya memang tak tetap. Lihat saja gambar yang saya tunjuk ni. Bermaksud, bentuk gas ini boleh berubah-ubah mengikut keadaan. Terutama kalau ditiup angin, dia akan berubah. Dia akan terampai di udara mengikut bentuknya secara rawa atau secara bebas. Bentuknya tak tetap. Begitu juga dengan walaupun bentuknya tak tetap, tetapi sebenarnya gas ini mempunyai jisim. Yang ini yang saya nak tekankan. Walaupun udara, asap, gas, kabus itu adalah sejenis gas, tapi dia boleh ditimbang. Dia mempunyai berat. Dia mempunyai jisim walaupun dia ringan. Sebagai contoh, kalau saya tiup 2 belon yang sama besar dan saya imbangkan di atas lidi, seperti permainan jongkat-jongkit, saya imbangkan. Dan selepas itu saya bocorkan salah satu daripada belon tersebut. Anda akan lihat belon yang mempunyai udara tu, yang masih lagi tidak meletup, akan memberat ke bawah. Dan yang telah meletup tadi akan meringan ke atas. Nak memberitahukan kita bahawa, nak membuktikan kepada kita bahawa
gas itu mempunyai berat walaupun sebenarnya dia ringan, tetapi masih lagi mempunyai jisim. Okey, yang ketiga. Apakah ciri gas ini yang ketiga? Isi padunya tak tetap. Kenapa isi padunya tak tetap? Kalau kita balik pada gambaran yang asal, kalau saya tunjukkan gambaran yang asal, kita boleh lihat jirim-jirim di antara gas ini mempunyai ruang yang sangat besar. Jadi, isi padunya boleh berubah-ubah. Apabila kita rapatkan, kita mampatkan, isi padunya akan mengecil. Okey, baik. Jadi, mari kita bincangkan kenapa pula bentuk gas tak tetap. Berbalik pada rajah yang saya tunjukkan sebelum tadi, baru kejap tadi, kerana jirim gas ini berjauhan dan boleh terapung. Jadi dia tidak akan mempunyai bentuk yang sama sahaja. Dia akan bergerak, dia akan terapung mengikut keadaan angin ataupun mengikut keadaan dia sendiri. Jadi tak tentu lagi bentuk daripada gas. Dia bebas mempunyai bentuk tersendiri. Dan ini pula nak menunjukkan bagaimana isi padu gas itu tidak tetap. Oleh kerana jarak di antara gas ini mempunyai ruang yang longgar, yang sangat-sangat longgar. Jadi, apabila kita tolakkan supaya dia mampat, dia akan bergerak merapati di antara satu sama lain. Ini yang kita panggil sebagai mampatan gas. Jadi, gas ini tidak mempunyai isi padu yang tetap kerana boleh dimampatkan. Baik, hasil daripada pelajaran kita hari ini, murid-murid, mudah saja kita nak simpulkan bahawa apabila kita menyebut tentang jirim, jirim ini adalah unsur terkecil bagi pepejal, cecair dan gas. Terdapat 3 keadaan jirim murid-murid. Yang pertama, pepejal yang mana bentuknya tetap, mempunyai isi padu dan juga mempunyai jisim. Mempunyai berat. Manakala cecair pula, walaupun bentuknya tak tetap, tetapi cecair mempunyai isi padu yang tetap dan jisim yang tetap. Berbeza dengan keadaan gas, oleh kerana gas ini mempunyai jirim yang longgar, yang sentiasa bergerak, maka bentuk gas tidak tetap dan juga isi padu gas juga tidak tetap. Kalau saya nak buktikan yang gas ini mempunyai berat, anda boleh lihat bagaimana tong gas dapur kita ditimbang seberat 14 kilogram. Yang dalam tong gas dapur masak kita tu, itu adalah gas seberat 14 kilogram. Nak buktikan yang gas itu mempunyai jisim. Okey murid-murid, itu sahaja pelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih.